Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya dipertemukan lagi dalam majlis ilmu pagi ini. Dan hari ini 7 Julai bersamaan dengan 7 Zulhijjah, pukul 10 pagi, pukul 10:02 pagi. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rosdi Long dan slot Tazkirah Duha ini ditaja oleh Aura Emas dengan tajuk yang menarik, iaitu Jom Balik Kampung, Kampung Jasad dan Kampung Roh. Bagi memulakan majlis, dipersilakan Ustaz untuk membacakan umul kitab dan meneruskan dengan Tazkirah Duha pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa'izna min azabil qabri wa la fitnatu min azabin nar. Allahumma akhtim lana ya Allah bismil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma Allah. La yasuqul khair illa Allah. Bismillahi ma Allah. La yasifu su'a illa Allah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma Allah. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita pada pagi ini memanfaatkan sedikit ruang masa pada hari ini untuk kita meletakkan diri kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ya Allah dengan keberkatan dan kemuliaan majlis ilmu ini, limpailah rahmat, keampunan, kesejahteraan, kebaikan buat ibu bapa kami sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Jadikan kubur mereka taman di taman-taman syurga. Dengan keberkatan dan kemuliaan majlis ilmu ini ya Allah, limpahilah rahmat, kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kami, rumah tangga kami, buat pasangan hidup kami. Dan jadikan di zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, dibukakan pintu-pintu hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, beroleh taufik dan hidayah yang berkekalan darimu ya Allah. Serta kurniakanlah buat kami lidah yang menyebut kalimah la ilaha illallah sebagai kesudahan dalam hidup kami kelak. Dengan keberkatan dan kemuliaan majlis ilmu ini ya Allah, limpahilah taufik dan hidayahmu buat jiran tetangga kami, sahabat handal kami, mereka yang berada di sekitar kami, untuk sama-sama dibukakan pintu-pintu hati mereka bagi sama-sama mengangkat dan memuliakan syiar dan syariatmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat
dan di antara perkara yang terzahirnya ialah kesempatan untuk kita di ruang bicara pada pagi ini dalam majlis ilmu. Ini juga merupakan satu nikmat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmat untuk kita dan menjadikan kita hamba yang sentiasa menzahirkan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat itu, insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi untuk memberikan ruang dan kesempatan untuk kali yang kedua kita dipertemukan di ruang online ini, ruang media sosial di kuliah secara online ini, insya-Allah. Kita nak mulakan pagi ini dengan mengambil sedikit mukadimah daripada ibadah korban yang akan kita lalui pada hujung minggu ini, serta sedikit penghayatan kita tentang kelebihan yang disebutkan sebagai bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah ini, dan kita yakin dan percaya insya-Allah ramai di antara kita yang hari ini puasa sunat Khamis, nak puasa juga besok, puasa juga lusa, itu bagus hari yang ke-9 Zulhijjah. Tetapi penetapan tarikh hari raya, penetapan tarikh puasa 9 hari bulan Zulhijjah ataupun puasa Ramadan, penetapan tarikh-tarikh setiap bulan ditetapkan dengan kaedah yang disebutkan sebagai ru'yah dan hisab. Kaedah melihat anak bulan dan juga penghisapan. Kaedah yang paling utama ialah dengan melihat anak bulan. Baik. Maka umum kita menganggap ianya satu kebiasaan, kerana ianya merupakan sesuatu yang menjadi amalan biasa. Nak tetapkan sesuatu tarikh dalam kalender Islam ini, terutamanya melibatkan perayaan raya Aidilfitri, Aidil Adha, permulaan puasa, penetapan permulaan bagi bulan-bulan Islam ini dikaitkan dengan melihat anak bulan. Baik. Melihat anak bulan pada pandangan zahir ianya merupakan satu syariat. Syariat lah, ketetapan melihat anak bulan. Tapi bagi ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang arif billah, para solihin, orang-orang soleh, bila disebut anak bulan, bulan itu, maka terzahir pada mereka ialah kemuliaan dan juga kelebihan yang disandarkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu umpama bulan disebutkan, kan? Anta badrun, anta nuru fauqa nurin. Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Maka menzahirkan hakikat apa? Hakikat secara simboliknya penetapan bulan itu ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, yang menentukan sesuatu perkara itu sejak dahulu hinggalah hari ini. Dahulunya adanya baginda secara zahir, maka segalanya ditetapkan oleh baginda. Maka apabila baginda wafat, maka kewujudan itu tidak terzahir pada bentuk zahiriah diri baginda, tapi dizahirkan melalui apa yang disifatkan seumpama baginda. Baginda yang menerangi, bagindalah cahaya, baginda bulan. Kata Sayyidina Umar, aku melihat di malam bulan purnama, bulan yang indah, tapi apabila melihat wajah Rasulullah, indahnya Rasulullah itu lebih daripada indahnya bulan. Maka bagi orang yang terzahir kerinduannya pada baginda sallallahu alaihi wasallam,
Maka bila disebut tentang bulan, disebut tentang ketetapan-ketetapan yang melibatkan tempoh masa-masa tadi ini, maka terzahir pada hatinya ialah syariat yang ditinggalkan oleh baginda. Bagindalah sebagai penunjuk yang hakiki. Bagindalah sebagai yang menerangi, yang membolehkan kita melaksanakan setiap ibadah itu kerana terzahirnya sunnah baginda, diri baginda dalam hakikat kehidupan kita. Jadi apabila sampai kepada martabat itu, keadaan sebegitu, insya-Allah kita berada pada kedudukan Rasulullah sentiasa hidup, Rasulullah sentiasa bersama, insya-Allah. Dengarkan semua ni? Cuba respon sikit, saya cakap seorang-seorang pula. Boleh dengarkan suara saya? Dengar Dengar, Ustaz. Dengar, Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Sebab ada yang Kemungkinan tulis ada tak dengar tempat suara. yang terganggu dia punya internet dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya talian jelas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau nak respon, nak cakap, nak cerita pun tak ada masalah. Ini kita berbicara secara orang apa, bincang kawan-kawan. InsyaAllah. Baik. Jadi sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah di antara kaedah bagaimana untuk menambahkan rasa kecintaan, rasa hidupnya Rasulullah dalam hati kita. Bukan nanti bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, kerana ketetapan setiap perkara itu mesti disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sunnah para aulia ini dia suka menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Di antaranya ialah ketika malam penuh, malam pertengahan bulan 13, 14, 15. Kerana yang disaksikan bukan keindahan bulan itu. Itu pungguk yang rindukan bulan. Tapi bagi orang yang kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terzahir pada hatinya kerinduan terhadap baginda, yang baginda itu diibaratkan bulan, lebih hebat daripada bulan anta badrun, bulan purnama. Keindahan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya bulan itulah menerangi kegelapan malam. Bermakna dengan cahaya yang dibawa oleh baginda, syariat yang dibawa itulah menerangi kejahilan hati manusia, kegelapan hati manusia. Itulah di antara rahsia yang boleh kita kaitkan dengan kaedah yang sering digunakan pakai dalam penetapan tarikh-tarikh kita ni, iaitu melihat anak bulan dan dikaitkan dengan bulan Isyak. Malam tadi pun bulan walaupun tak penuh tapi nampak cantik dah. Di tempat saya lah. Nampak cantik suasana bulan tanpa awan yang menutupi, masya-Allah. Maka terzahirlah keindahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua perkara itu dimulai dengan yang pertama, iaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Wa nafakhna fihi ruhi. Kita selalu baca dalam surah As-Sajadah. Besok pagi Jumaat, insya-Allah tu imam akan bacakan lagi surah Sajadah dalam solat fardu subuh. Maka dihembuskan ruh, kata Allah Taala, ditiupkan ruh. Hembusan yang pertama itu, maka terzahir daripada hembusan itulah ruhnya yang disebut sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad awal taqaddumiyah, awal segala penciptaan, mendahului segala yang lain. Daripada itulah barulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan air, menciptakan angin, api dan tanah sebagai unsur kepada kejadian makhluk-makhluk ini. Kan semua unsur kejadian makhluk ini terdiri daripada 4 unsur ini. Maka kita manusia, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kamu daripada Adam, Adam itu dari tanah. Maka
wa khalaqakum min tin, kata Allah Taala, aku jadikan manusia itu dari tanah. Maka unsur kejadian kita yang utama bukan zahir kita ini sebagai prototipnya Nabi Allah Adam alaihi salam itu daripada tanah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu fi ahsani taqwim, seelok-elok bentuk kejadiannya. Maka seelok-elok bentuk kejadian itulah yang dicemburui oleh para malaikat. Kerana malaikat jika nak dibandingkan secara zahiriah bentuk asal, maka malaikat melihat manusia lah sebaik-baik penciptaan. Ini manusia dari sudut zahir penciptaan yang lebih baik. Tapi unsur malaikat daripada cahaya dia boleh berubah bentuknya. Tapi hakikatnya bentuk malaikat jauh dari sudut saiz dan juga dari sudut zahiriahnya berbeza dengan kita. Tapi malaikat bila dia melihat manusia, melihat jasad Adam, kagum dia. Kerana Allah sebut fi ahsani taqwim, bermakna kita dah lebih elok. Walaupun burung merak itu cantik pada pandangan kita, tapi kecantikan itu bukanlah dilihat pada zahir bentuknya, tapi kerana keindahan yang ada pada bulu-bulunya itu yang berwarna-warni. Sebab itu ini seringan sikit sebab kita nak sambut raya haji. Kita nak sambut raya haji. Ni ramai di antara yang join kita ni, saya yakin dan percaya turut terlibat dalam ibadat korban. Ada yang sembelih seekor lembu, ada yang mungkin ambil 1-2 bahagian, kan? Macam-macam lah. Kambing dan sebagainya, ibadah korban. Jadi memaknakan ibadah korban itu. Itu yang juga menjadi perkara penting, insya-Allah. Jika selitkan sikit yang itu. Maka penciptaan manusia dari tanah berbeza kita dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan malaikat, dengan jin, unsurnya yang berbeza. Kalau malaikat unsurnya cahaya, kalau iblis unsurnya api, kan? Begitu. Jin daripada unsurnya api juga, lidah api. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan unsurnya air, daripada air. Maka air sifatnya tidak sama dengan sifat tanah. Kita ini tanah. Baik. Itu unsurnya. Kenapa malaikat daripada cahaya? Kerana hanya cahaya yang dapat membawa cahaya. Kan? Petunjuk Allah itu cahaya. Dan juga Muhammad itu cahaya. Anta nurun fawqan, engkaulah cahaya di atas cahaya. Maka pada kita ini ada satu unsur yang mencahayakan diri kita. Itulah yang disebut sebagai unsur yang namanya roh. Roh itu cahaya. Maka roh ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam hati manusia tu. Wa fi sir ana, di dalam hati kamu yang paling dalam itu adalah aku, kata Allah Taala, tempatnya aku. Jadi dalam hati jangan ada taman. Dalam hati jangan ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati milik Allah. Qulubul mu'minin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Memberi makna apa? Memberi makna kita kena tanggalkan selain daripada Allah di dalam hati kita. Yang lain letak di luar sahaja. Sayang pada suami, sayang pada isteri, sayang pada anak-anak, sayang pada ibu bapa. Sayang itu dizahirkan. Dizahirkan. Bukan disimpan dalam hati. Jangan simpan dalam hati. Yang disimpan dalam hati, yang diletakkan dalam hati, yang dikhususkan dalam hati
hanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itulah kemuncak pada ibadah korban, kan? Kemuncak pada ibadah korban ni seringana bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan terlebih dahulu mengorbankan sembelih 4 ekor burung terlebih dahulu sebelum korban kemuncak pada menyembelih binatang korban menggantikan Ismail. Terlebih dahulu korbankan sembelih 4 ekor burung. Ini rujuk dalam Suratul Baqarah ayat 260 itu. Allah Taala firman, Allah rakamkan dialog antara Nabi Allah Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala Ibrahim li rabbi arinil kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata kepada Allah Taala, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidup dan mematikan. Maka Allah sebut afalam tu'min qalu bala walakin liyatma'inna qalbi. Wa Ibrahim, adakah kamu tak beriman? Nabi Ibrahim jawab, ya aku beriman, tetapi aku nak menambah ketenangan pada hatiku. Liyatma'inna qalbi, hatiku bertambah tenang. Maka Allah Ta'ala perintahkanlah Ibrahim, khuzub arba'atan minat tayr. Dia boleh rujuklah, buka Quran tengok bagaimana terjemahan daripada itu. Tapi yang sebutnya ulama-ulama tafsir yang muktabar menyebutkan tentang makna di sebalik 4 ekor burung itu disandarkan pada 4 sifat utama. Kan, 4 sifat utama yang perlu ditanggalkan terlebih dahulu. Burung apa yang Nabi Ibrahim sembelih? Burung merak, burung gagak, ayam jantan dan juga itik. Kan, disandarkan kepada 4 sifat. Gagak itu sifat yang nakkan kemasyhuran, nak nama dalam kita beribadah. Jangan ada keinginan untuk mendapat puji-pujian dan sanjungan daripada manusia. Tanggalkan sifat itu, jangan ada. Kalau ada sifat itu, Allah tak pandang amal ibadat kita. Burung merak simbol kepada sifat kesombongan, sombong, rasa hebat diri, rasa ujub, rasa takabur. Itu kesombongan yang ada. Jangan ada sifat. Itulah pengorbanan yang mendahului. Anda tanggalkan itu dulu. Tanggalkan sifat itik. Apa maksud itik? Ketamakan. Simbol kepada ketamakan. Sifat tamak ini menerajui makam paling tinggi dalam hati manusia ini. Imam Ghazali kata hati manusia ni umpama ni dia buat isyarat sebeginilah. Ibarat hati, di kanannya adalah malaikat, di kirinya adalah syaitan, mulhid dan juga khannas. Jadi malaikat dan syaitan ini berusaha untuk menguasai hati manusia dengan malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan, manakala iblis pula Allah izinkan syaitan ini dengan 10 perkara yang menjadi hasutan pada hati. 10 perkara saja yang dibisikkan oleh iblis. Dia tak boleh bisik semua, tak boleh banyak, hanya 10 saja yang dibenarkan. Maka malaikat dan juga iblis berusaha menguasai hati manusia ini. Barang siapa yang terdorong dengan hasutan iblis, awasa'lah dia. Kalau terdorong dengan bisikan kebaikan oleh para malaikat, itulah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di atas sekali dalam hati itu, yang duduk di atas sekali, martabat paling atas ialah sifat ketamakan. Tamak. Bila hati dikuasai oleh tamak, rakus, maka rosaklah hati manusia itu. Jadilah dia manusia yang tamak haloba, tak puas-puas dengan apa yang ada disebabkan ketamakan itu. Jadi itulah yang ditanggalkan terlebih dahulu. Simbol yang keempat, ayam jantan, dikaitkan dengan hawa nafsu. Maka yang perlu dikalahkan, yang perlu diatasi ialah hawa nafsu yang menggoda. Maka Nabi Ibrahim AS
memperlihatkan jalannya sebegitu. Itu dahulu. Barulah akhirnya disusuli dengan penyembelihan ibadah yang kita sebut sebagai ibadah korban. Diperintahkan menyembelih Ibrahim, Ismail, lalu digantikan dengan kibas, kemuncak kepada menanggalkan kasih sayang. Nak kasih sayang kerana Ibrahim pada waktu itu yang disayanginya adalah anaknya. Anak kahwin lama tak dapat anak sehingga isteri pertama Siti Sarah menopause kata orang, dah tua, tak dapat anak. Kemudian dihadiahkan seorang hamba lalu dijadikan sebagai isteri Siti Hajar. Maka dengan Siti Hajar itulah dapatnya zuriat yang namanya Ismail. Maka bagi seorang suami yang dah lama berumah tangga, keinginan terhadap zuriat itu Masya Allah. Kita pun alami keadaan sebegitu. Nak berkahwin kerana kita berharap mendapat zuriat. Bila dapat zuriat, dapat anak, sayang pada anak mengatasi sayang isteri. Betul kan ni, perempuan? Suami macam tu ke? Wallahu a'lam ya. Tapi hakikatnya kalau anak ramai lain lah. Ibrahim anaknya seorang ketika itu. Ismail. Dalam peristiwa malaikat nak membinasakan kaum Nabi Lut, barulah singgah rumah Nabi Ibrahim menyampaikan berita bahawasanya kamu akan dikurniakan seorang anak daripada Siti Sarah itu. Maka Siti Sarah pun ketawa. Dia kata, anak apa, aku dah tua, dah menopause. Begitulah. Maka Allah Ta'ala uji itu. Kasih sayang terhadap anak itu yang menunjang dalam hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ibadah yang dinamakan sebagai sembelihan. Kan? Sembelihan. Masya Allah, sayangkan anak lebih pada suami. Gitu. Suami pun anak juga. Buat anak mak mertua. Masya Allah. Maka ditanggalkanlah itu. Supaya yang ada dalam hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang pada anak. Maka anak itu tidak boleh mengatasi kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah hakikat yang perlu kita berusaha untuk jadikan hati kita ini bebas daripada terikat dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terlahirlah daripada mulut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam satu ungkapan kalimah yang belum disebut, belum pernah diungkapkan oleh mana-mana makhluk. Maka Nabi Ibrahim lah yang pertama yang mengungkapkan kalimah itu. Apa kalimahnya? Siapa nak jawab? Kalimah apa yang mula-mula terungkap sekali? Yang kita warisi hingga ke hari ini, yang dimulai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itulah kalimah. Bukan. Subhanallah, malaikat yang dulu mula. Alhamdulillah. Kalimah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah takbir. Disunatkan bertakbir ketika itu di antara sebabnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menzahirkan hakikat tidaklah ada yang lebih utama, yang lebih penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang paling utama. Allah lah yang paling besar, yang memberi makna mengatasi segala kepentingan lain. Maka itulah kalimah yang kita warisi hingga ke hari ini, memulakan ibadah kita dengan takbir, iaitu ibadat solat. Maka solat itulah pengorbanan kita paling rendah bagi umat Muhammad, iaitu menanggalkan sifat-sifat yang menjadikan diri kita ni dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana
adanya sifat-sifat yang tak baik, maka kita dilatih. Itulah syariat yang ada hingga ke hari ini. Dalam sembahyang tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berkata-kata, tak boleh bercakap, tak boleh buat perkara-perkara yang lain. Itulah pengorbanan kita bagi membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka terzahir pada umat Muhammad ini sunnah, bukan sahaja sunnah yang utama itu yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ada padanya juga sunnah yang dimulai oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka kerana itu Ibrahim menjadi nama yang kita sebut dalam bacaan solat kita, iaitu ketika kita membaca tahiyat. Itulah ringkas sikit tentang, kita selit sikit tentang korban itu, supaya ditanggalkan daripada hati kita kecintaan terhadap perkara yang menjadi urusan duniawi, sehingga mengatasi kecintaan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan ya orang yang melaksanakan ibadat korban dia dapat menghayati itu dengan lebih mendalam. Maka sebab itu disunatkan kita memandang, kita melihat sembelihan itu. Tengok binatang yang disembelih, melihat darah yang terpancut, darah yang mengalir, bukan dibayangkan darah lembu itu, tapi darah itu simbolik kepada hawa nafsu dalam diri kita ni. Kerana diri kita ini adanya hawa nafsu, dan hawa nafsu itulah yang mengalir dalam darah. Maka sebab itu disunatkan melihat darah sembelihan korban itu, supaya kita dapat makrifatkan, alihkanlah bersama daripada diri kita ni kotoran yang disebut sebagai nafsu, supaya dia tidak menguasai diri. Itu makrifah daripada kenapa disunatkan kita memandang haiwan korban kita ketika disembelih. Jangan takut darah tak boleh tengok kata. Kalau takut darah tu dibayangkan darah darah kita, accident darah orang lain tu, itu dibayangkan, itu memang kita takut. Tapi kalau dibayangkan dari sudut makrifat, menanggalkan godaan hawa nafsu daripada menguasai diri kita, insya-Allah akan memberi kesan yang lain. Masya-Allah. Baik. Maka itu sebagai perkara yang menunjukkan kita ini ada permulaan kita, iaitu daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang Adam ini Allah ciptakan, bermulanya penciptaan Adam di syurga, dalam syurga. Maka daripada Adam itulah Allah Ta'ala zahirkan zuriat keturunan manusia yang disebut sebagai alam zariat, alam zuriat. Ketika dimasukkan roh ke dalam tubuh Adam, maka satu persatu roh ini melalui tubuh Adam, bermula daripada ubun-ubun sampai ke mata, akhirnya mata dapat melihat, sampai ke telinga dapat mendengar, dan kalam yang pertama yang didengar oleh Nabi Adam itulah Subhanallah yang diungkapkan oleh malaikat. Itulah kalam pertama yang didengar, sampai ke hidung. Maka terbesillah Nabi Adam, lalu mulut nak mengungkapkan kalimah Alhamdulillah, menjadi kalam pertama yang dizahirkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, memuji Allah Subhanahu wa taala, memberi makna hakikat yang menghidupkan. Maka menyebut alhamdulillah itu menzahirkan terima kasih bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan nikmat, dan nikmat yang paling besar ialah nikmat kehidupan itu. Kehidupan kita inilah, roh kita inilah. Dengan roh kita boleh hidup dan boleh berbuat segala amalan. Kalau mati, terputus segala amalan. Maka turun sehinggalah akhirnya sampai ke pinggang. Adam cuba nak bangun, maka tak boleh bangun lagi. Itulah Allah kata, khuliqal insanu, kalau aku ciptakan manusia ni gopoh gapah, kalang kabut. Itulah ditunjukkan oleh sifat Adam. Dah sibuk nak bangun dah.
roh baru sampai di pinggang, kaki belum boleh digerakkan lagi. Sehingga akhirnya turunlah roh itu lalu menghidupkan seluruh anggota Adam, maka dirasailah pada seluruh tubuh Adam itu, kita panggil apa, kalau istilah bahasa mudahnya, rasa semut-semut. Kita kebahkan semut-semut. Maka Adam kata, aku merasai adanya yang bergerak-gerak di seluruh anggota tubuh aku ni. Macam ada semut yang mata penuh. Maka Allah Ta'ala, itulah zuriat keturunanmu, wahai Adam. Itulah manusia. Zuriat keturunan manusia. Sebagaimana banyaknya zuriat yang ada pada tubuh Adam ketika itu, itulah banyaknya bilangan manusia. Sehinggalah yang terakhir sekali yang akan hidup di muka bumi ini sebelum Allah Ta'ala binasakan yang namanya kiamat. Maka memberi gambaran bahawasanya itulah hakikat roh manusia itu ketika Allah Ta'ala berkata kepada sekalian roh, alastu birabbikum. Mereka semua rohnya menjawab, qalu bala syahidna. Kami semua menjadi penyaksian. Jadi di antara kita tidak ada yang tua, tidak ada yang muda pada umur rohnya. Muda dan tua ini dihitung pada umur jasad. Kan? Jasad kita terhitung pada masa kelahiran, tarikh lahir. Maka kita menyambutlah ulang tahun kelahiran bagi perkiraan umur jasad. Adapun umur roh ada mula tapi tidak ada kesudahan. Kerana roh ini akan kembali daripada kampungnya yang menjadi permulaan, iaitu syurga. Maka roh ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembalilah ia kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kita kepada, itulah jalanan roh kita. Jadi dari surga permulaan manusia, dan kita berharap kita dikembalikan. Ini membezakan kita. Kita diciptakan di syurga lalu diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Di syurga diturunkan ke bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, kata Allah kepada malaikat. Maka walaupun dibantah oleh malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Malaikat membantah, Allah jawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Nak berbeza dengan iblis. Iblis itu dilahirkan di bumi, bermula di bumi, lalu diangkat darjatnya 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, dinaikkan langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, sehingga ke langit 7. Akhirnya diangkatkan sampai ke dalam syurga menjadi guru kepada malaikat di dalam syurga. Daripada hina kemudian diangkat, diberikan kemuliaan pada iblis. Tapi akhirnya kehinaan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan dari syurga, diusir dari syurga, maka menjadi iblis ni akhirnya matinya pun di bumi, dimatikan di bumi lah. Itu episod akan datang lah. Jadi kita daripada syurga diturunkan ke bumi, maka diturunkan kita dengan satu title, satu pangkat yang namanya khalifah. Kenapa malaikat tak jadi khalifah? Kenapa binatang tak jadi khalifah? Makhluk lain tak dijadikan khalifah? Yang ditabarkan sebagai khalifah itu adalah manusia. Tapi malang manusia tidak mengenali di mana yang disebutkan sebagai martabat khalifah pada dirinya. Maka ramai manusia yang menanggalkan kemuliaan khalifah itu daripada dirinya, kerana dia tak kenal apa yang dimaksudkan sebagai kemuliaan, darjah kebesaran
yang dinamakan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tidak semua orang memakai darjat khalifah itu dalam kehidupannya. Hanya mereka yang mengenali hakikat khalifah, maka dia akan rasa itulah kurniaan, anugerah istimewa yang dijaga, yang dipelihara supaya tidak tidak hilang, tidak rosak. Seumpama orang yang dapat darjah kebesaran daripada sultan, daripada agung, maka dengan pingat itu menunjukkan dia mempunyai uh, gelaran-gelaran. Ada gelaran Datuk, ada gelaran Datuk Seri, ada gelaran Datuk Seri Utama, Datuk Seri Panglima, Tan Sri Tun, macam-macam lah darjah-darjah yang diberikan. Maka bila dapat darjah itu, Masya Allah, kan? Perlu dipanggil sesuai dengan gelarannya. Kalau orang tak panggil dengan gelaran itu, tak boleh. Itu Tan Sri, kena panggil Tan Sri. Itu Datuk Seri, dipanggil Datuk Seri. Kalau orang panggil Tuan Haji, terasa hati. Itu bukan Tuan Haji, itu Datuk Seri. Contohnya. Yang tak ada pingat ni ustaz lah. Ustaz, Tok Guru. Kan? Ulama dia tak ada darjah kebesaran yang diberikan oleh manusia secara bentuknya. Masya Allah. Tapi bila dapat tu kan jaga baik. Jaga pingatnya. Setahun sekali pakai baju kebesarannya. Tapi darjah kebesaran yang Allah kurniakan, yang namanya khalifah, itu ramai yang tak jaga, ramai yang tanggalkan dia daripada dirinya. Jadi kena kenal. Nanti episod akan datang kita bicarakan di mana yang dikatakan khalifahnya kita. Baik. Jadi itu permulaan yang kenapa kita katakan itulah hakikat kampung bagi roh. Kampung bagi jasad ialah di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan. Itu perkampungan jasad. Jadi tidak ada manusia yang sesat untuk balik ke kampung halaman jasadnya. Saya berasal dari negeri Kedah, dilahirkan di Kedah. Maka sekarang saya menetap di Selangor. Walaupun saya tak balik Kedah, tapi saya boleh cerita bagaimana jalan untuk sampai ke kampung saya. Saya boleh cerita jalan mana yang terbaik untuk diikuti. Nak ikut lebuh raya ke? Tak nak ikut lebuh raya jalan tanpa tol. Boleh cerita. Sebelum sampai kampung saya, apa yang ada. Simpang kiri ke simpang kanan, rumah siapa, warna apa. Saya boleh cerita sebab saya mengenali itu kampung saya. Kenal. Jadi semua orang yang ada kampungnya, dia boleh membayangkan kampungnya dan tidak sesat untuk balik ke kampung. Itu kampung bagi jasad. Tetapi yang akan pulang kepada Allah Ta'ala, kampung halaman asalnya iaitu syurga, itu adalah ruhnya. Maka ruh ini yang mengenali, yang mengetahui jalan pulang kerana ruh berasal dari sana. Tetapi jalan pulang ruh ini ramai yang sesat, kata Rasulullah. Berpecahnya umatku kepada 73. Semuanya ke neraka kecuali satu. Maka yang menunjukkan kesesatan yang banyak itu bukan sesat pada jalan zahir. Sesat pada mencari jalan pulang. Dalam memaknakan hakikat iman, hakikat kepercayaan kepada Allah yang menjadi perkara utama yang dikehendaki oleh ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka itulah penyaksian oleh ruh. Maka yang inilah yang menjadi topik yang kita nak kongsikan, yang dinamakan sebagai jalan pulangnya ruh kita. Maka umum kita mengambil maklum tidak ada yang tersesat kerana kampung bagi jasad. Jadi jangan bergaduh.
Suami ajak balik kampung dia, isteri ajak balik kampung, esok lusa. Orang raya puasa dah balik kampung awak raya, ajak baliklah kampung saya pula. Berbalak. Akhirnya tak jadi balik. Jangan. Itu hanya melibatkan soal jasad. Jasad ini berakhir dengan namanya kematian. Baliklah dia ke kampungnya tanah. Kan tanah. Kita sebut pada siri yang lepas, Allah Ta'ala nak mengingatkan kita jalan pulang ke kampung kita yakni syurga, maka Allah kurniakan pada kita 4 unsur pada anggota zahir kita yang dijadikan daripada tanah syurga. Kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kamu tidakkah kamu melihatnya? Maka terzahir pelah pada kita 4 anggota yang mengingatkan kita kepada jalan-jalan syurga. Maka anggota itu yang pertama kita sebutkan hari itu iaitu mata. Mata Allah jadikan mata ini daripada tanah made in syurga supaya mata itu memandang dengan pandangan yang membawanya ke syurga. Apa pandangan yang membawa kita ke syurga? Pandangan kebaikan, pandangan kebaikan, pandangan yang memuliakan, memandang setiap makhluk dengan pandangan kebaikan. Jangan ada sesuatu yang kita pandang hina, jangan ada kita memandang dia dengan pandangan, orang panggil apa? Kesombongan. Jangan pandang dengan pandangan kita lebih berbanding orang lain. Tapi haraplah kita yang memandang dengan pandangan kebaikan. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menyebutkan apa? Aku tidak memandang binatang itu lebih hina daripada aku. Kerana binatang pada hakikatnya lebih mulia daripada aku. Itu ulama hebat tu, merasa dirinya begitu tawaduk, begitu humble, rendah diri. Kita orang tak puji, kecil hati. Orang tak hormat kita, kecil hati. Kerana pandangan kita adanya kesombongan. Jadi tanggalkan sifat itu. Itulah di antara sebab kita diajarkan kenal dengan pandangan. Pandang dengan pandangan kehambaan. Status kita sebagai hamba. Hamba bermakna hina. Hamba bermakna hina. Hamba tidak memiliki, memandang kita lebih orang lain hina, maka timbullah sifat kesombongan. Maka hilanglah jalanan ke syurga. Jalan syurga tidak ada kesombongan, ujub, riak dan takabur. Semua tak ada. Memandang dengan pandangan yang baik, ya insya-Allah. Yang kedua, kita sebut pada siang lepas, rambut Allah letakkan rambut di atas sekali sebagai menutup pemikiran manusia, yakni akal yang berfikir, otak berfikir, jangan fikir dunia sahaja. Mereka ditutupilah dengan rambut, iaitu tanah daripada syurga, mengingatkan apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Sebab itu kita yang dah berumur ni kena ambil iktibar. Rasulullah SAW ditumbuhi uban rambutnya, sehingga kalau beliau wafat, uban di rambutnya cuma berapa helai? Rambut baginda yang beruban banyak ke tak banyak? Di usia 63 tahun baginda wafat. 9 helai. Berapa helai uban? 9. Ada kata 9, ada kata 7, ada kata 3. Itulah. Mana tak banyak? Tak banyak. Berbanding saya lah contohnya. Belum sampai 50. Baru nak cecah 50. Uban dah banyak. Maka ulama' tasawuf menyebutkan apa? Apa yang menyebabkan beruban? Berubannya rambut kita bukan kerana makan Maggi, bukan kerana stres, bukan kerana kerja.
Itu faktor-faktor Ustaz ingat. Tapi tak kala seseorang itu memikirkan tentang urusan dunianya sehingga mengenepikan akhiratnya, maka Allah Ta'ala zahirkanlah seorang uban sebagai peringatan bagi dirinya. Nampak? Jangan hanya memikirkan dunia, fikirkan akhirat. Itulah uban. Nampak? Maka tak sedar lagi, fikir lagi soal dunia, maka bertambah uban. Fikir lagi, risau tentang dunia, bertambah uban. Fikir lagi, risau tentang dunia, bertambah uban. Maka uban itu peringatan. Menzahirkan ingatan. Supaya apa? Jangan lupa. Apa? Akhirat itu yang kena difikirkan juga. Tapi bila kita tak kenal tentang maksud itu, dah uban banyak, kita pergi salon, hitamkan balik rambut, maka nampak muda balik. Bukan di sini lah, tempat lain lah ni. Maka takut dengan berubahnya rambut. Maka berubahnya rambut kan, bagi mengingatkan kita kampung halaman akhirat, iaitu syurga. Maka sebab tu Nabi larang kita cabut uban. Kerana cabut uban ni akan menyebabkan makin lalai daripada ingat akhirat. Jadi yang bersama saya ni dah beruban ke belum? Ada Ustaz, muda-muda semua, ya. Ustaz, budak-budak sekarang ni umur 20-an dah ada uban, Ustaz. Kenapa tu? Sebab 20-an, 30-an dah ada uban dah. ya, Tu apa sebab? fikir soal nak belajar di mana, nak kerja apa. Itu kan hal dunia. Aku nak ambil bidang apa, bidang ni nanti susah, nak ambil bidang ni nanti mudah dapat kerja. Apa yang ada dalam pemikiran dia? Dia memikirkan soal masa depannya. Itu Ustaz, hal dunia. Iya, Kak Noh. kalau orang tu tak ada uban, maknanya Allah tak ada bagi pemikiran dia ke macam mana? Sebab ada orang sampai tua pun tak ada uban. Itu mungkin dia tak risau dengan hidup di dunia. Tak risau, dia tak kisah sangat. Tak merisaukan dia, tak mungkin lah. Itu sangkaan baik lah. Bagus. Ada orang memang keturunannya begitu. Tapi menjadikan Abang ipar saya umur 70 lebih dah tak ada uban, Ustaz. Dia tanya dia. Tak ada uban. Masya Allah. Kena tanya dia. Kami semua heran. Saya kagum juga kadang-kadang saya jumpa kawan-kawan yang tak ada uban, saya kata Masya Allah. Allah bagi dia mungkin. Kita sangka baik Allah bagi dia hati yang tidak risau tentang dunia. Hati yang tidak risau tentang hal dunia. Maka bila tak risau, tak terzahir. Boleh jadilah yang tu. Itu faktor lain lah. Itu faktor lain. Dia pakai format ke, dia pakai krim tertentu. Itu untuk menutup uban. Itu wallahu a'lam lah. Ini kita sebut ni dari sudut hakikat tentang perkara itu. Jadi hakikat ni hanya orang itu yang mengetahui lah. Hanya orang itu yang mengetahui kebenaran dia. Tapi bukannya tak baik. Dia memberikan kita peringatan tentang akhirat. Peringatan. Yang tak baiknya bila tak sedar-sedar. Untung ada dah tua berubah pun tak sedar juga lagi. Masya Allah. Baik. Itu pada rambut. Maka kerana itu rambut tidak menanggung noda. Maka disentuh rambut tanpa lapik suami isteri. Tak membatalkan wuduk. Kan? Kerana rambut itu tidak bernoda. Made in syurga. Kita sebut dah itu. Nak nikah. Ulang balik. Ketiganya, kuku. Letakkan kuku di kaki, letakkan kuku di jari. Supaya mengingatkan jalan syurga itu. Jangan sombong dengan kaki. Pantang dipuji. Dijawabnya, si delik. Tengok kaki. Kan? Bukan. Kaki itu mengingatkan. Jangan ada kesombongan. Jangan melangkah ke tempat yang tak baik. Jangan kedudukan pangkat itu rasa lebih mulia. Maka ingatlah kaki kita. Maka itulah yang dilakukan oleh pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tak kala bertemu dengan Nabi Ibrahim,
maka mereka akan buat apa? Mereka akan tunduk menyentuh kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau nak tengok macam mana, kita tengok ajaran Hindu, kan Hindu. Ajaran Hindu dia sebut Brahma. Brahma tu disandarkan kepada syariat Nabi Ibrahim yang asal dulu sebelum ditokok tambah oleh manusia lah. Tu memuliakan itu. Kemuliaan itu dikaitkan pada apa? Mulianya kaki kerana meletakkan seseorang pada jalan dia menuju ke syurga dengan menjaga dirinya supaya tidak melangkah ke tempat yang tak baik, sombong dengan apa yang nak atur antara rahsianya lah. Baik. Begitu juga pada tangan, supaya dengan tangan ini jangan mengambil hak orang, jangan berbuat zalim pada orang yang menyebabkan kita tidak kenal jalan syurga. Itu rahsia secara ringkas. Dan yang keempat disebut hari itu gigi. Gigi yang menjadi nikmat makan kita kerana boleh kunyah makanan, makan sedap. Gigi. Maka nikmat di dunia hanya satu. Allah simpan 99 lagi di syurga. Jangan kerana nikmat yang satu itu manusia dah lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kejar dengan nikmat nak makan sedap. Ke sana ke sini cari makan. Sampai lupa kepada hakikat apa yang lebih utama daripada itu, iaitu nikmat Allah yang lebih dahsyat di akhirat kelak. Itu ringkasannya. Baik. Maka syurga itulah kampung bagi roh. Maka bagaimana roh ini nak pulang ke kampung halamannya dengan selamat? Maka pertama, roh ini menumpang pada jasad. Maka jasad yang menzahirkan segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala dizahirkan oleh jasad. Maka terzahirlah pada jasad itu apa yang menjadi petanda bagi tata cara hidup seseorang itu. Kalau kehidupannya itu selari pada perkara yang mensejahterakan rohnya, maka seronoklah roh itu, gembira roh itu dengan jasadnya. Tapi kalau jasadnya itu dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hasutan dan godaan syaitan, maka sengsara, menangislah roh itu, sedih dan kecewalah dia, kan. Maka itu yang menjadikan jasad kita ini sama ada kita memimpin jasad yang memimpin roh atau roh yang memimpin jasad. Kan? Kita ni jasad yang memimpin roh atau roh yang memimpin jasad kita. Masing-masing tanya diri sendirilah. Jasad yang memimpin roh bermakna keperluan jasad yang diutamakan. Tapi kalau roh yang memimpin jasad, maka keperluan roh yang didahulukan berbanding keperluan jasad. Contoh, hari ini hari Khamis, maka ada orang berpuasa hari ini. Maka puasanya itu memberi makanan bagi roh, tapi jasad tak dapat makan kerana puasa. Maka makan itu makanan bagi jasad, puasa itu makanan bagi roh. Maka hanya orang yang dipimpin, rohnya memimpin jasad, maka dia akan terzahirlah baginya banyak perkara-perkara yang menjadi kehendak roh.
Kehendak roh itu mengenal Allah Ta'ala, itu yang utama, yang namanya iman. Kehendak roh itu ialah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka terzahirlah sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Itu santapan bagi roh. Masya Allah. Jadi kenal. Maka di antara ciri khalifahnya seseorang, adanya makna khalifah pada diri seseorang, pangkat khalifah itu ialah apabila jasadnya dipimpin oleh roh. Jasad dipimpin oleh roh, barulah jadi khalifah. Sebab itu Adam hanya menjadi khalifah ketika dimasukkan roh. Sebelum dimasukkan roh, jasad Adam telah ada. Terbujur jasad Adam dalam syurga. Tapi tak jadi khalifah lagi. 40 tahun ada dalam syurga. Belum menjadi khalifah kerana belum dikurniakan roh. Jasadnya ada, rohnya tiada. Kan? Maka masuk roh itu bermakna roh yang memimpin jasad. Itulah ciri khilafah. Jadi kita yang hidup hari ini, kehidupan kita hari ini, maka jasad yang memimpinkah ataupun jasad dipimpin. Maka berusahalah supaya roh memimpin jasad kita. Maknanya mendahulukan apa yang menjadi kehendak roh. Itulah jalanannya. Maka kita sebutkan yang lepas, roh itu Allah tetapkan dalam jasad kita pada ketetapan yang telah ditetapkan. Waktu subuh rohnya berada di roh kita ni, Allah kembalikan roh kita pada tulang sulbi. Tulang sulbi. Tulang sulbi ni kita dah sebut. Perkara di antara perkara yang tidak akan binasa, perkara yang kekal. 10 kata ulama, ada 10 perkara yang ada mula tidak ada akhir. Yang ada mula tapi tidak ada akhirnya, maknanya kekal. Tidak binasa. Yang lain semuanya binasa. Binasa, musnah, hancur. Kemuncak kehancuran adalah dengan Allah Ta'ala datangkan kiamat, maka hancur, binasalah habis semua kehidupan. Tapi ada yang tak musnah, ada yang kekal. Salah satu daripada yang kekal itu, yang tak musnah itu ialah roh. Kerana roh itu kembali kepada Allah Ta'ala. Roh tak mati. Roh tak mati lah. Kerana mati itu satu makhluk lain yang namanya kematian. Makhluk itu. Mati itu satu makhluk juga. Dan mati akan mati. Mati pun akan mati. Yang tak binasa juga yang ada pada kita iaitu tulang sulbi. Tulang sulbi itu dilenyek, dibakar, tidak musnah, tidak hancur dia. Di tulang sulbi itulah tersimpannya segala rekod tentang diri seseorang itu. Apa yang menjadi amalannya ketika dia hidup, apa perbuatan dia simpan dalam chip yang namanya tulang sulbi. Kalau pesawat, kita sebut itu namanya kotak hitam. Kalau handphone, memori kad. Ya. Maaf, bagaimana pula tulang sulbi orang-orang kafir yang dibakar? Jadi abu? Sama. Tak jadi abu juga. Tulang sulbi ni kecil aja. Dia bukan tulang macam dengan tulang kaki, tulang lutut. Tulang sulbi sebesar, kecil lagi daripada puntung mancis. Mana kau tengok macam kan, tak nampak apalah, butir. Kecil, ujung kecil. Kan? Itu yang akan dibangkitkan manusia daripada itulah nanti. Daripada itu. Tak kira lah dia tu orang Islam ke orang kafir ke, maka sulbinya itu yang akan dikembalikan kepada
penciptaan yang baru. Tapi rekodnya, kehidupannya tu ada memori filenya itu daripada itulah chipnya. Jadi teknologi Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi manusia. Manusia dulu kita lihat buat komputer hebat lah. Kan? Ustaz, Ya. Assalamualaikum. Saya Salam. tanya, tulang orang kafir bangkit juga ke di akhirat esok Ustaz? Abang, okay. Terima kasih. Kalau tidak nak syurga neraka, syurga untuk orang mukmin, neraka untuk orang kafir. Kan? Neraka itu untuk orang kafir. Orang yang kafir tu ada dua maknanya. Kafir yang disebutkan berbeza akidah itu kafir yang menolak syariat, menolak beriman kepada Allah, itu kafir yang nyata itu. Adapun orang Islam juga ada yang kafir yang disebut sebagai golongan munafik. Munafik pun neraka juga. Innal munafiqin fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu di dasar neraka juga karena kemunafikan, keingkaran dia itu. Baik. Kita Juga akan bukakan soalan, dibangkitkan. Ustaz. Iya. Nah, perlukah kita bukakan perbincangan kita yang makin menarik ni kepada soalan? Sila. Kalau ada tak ada masalah. Boleh. Saya boleh jawab, tak ada jawab, saya diam je lah. Tak, kita, Boleh. Ya, boleh. kita bukakan soalan. Ya. Sesiapa yang ada soalan, silakan. Assalamualaikum. Saya nak Waalaikumsalam. tanya mengenai korban. Iya. Okey. Korban sebab ada dua pendapat mengatakan orang yang telah meninggal tak boleh dia tak boleh dimasukkan dalam korban kecuali kalau dia wasiat. Iya. Tetapi ada yang mengatakan boleh masuk nama dia tapi bubuh nama kita. Macam tu Ustaz. Terima kasih. Baik. Okey. Bagi orang yang telah meninggal dunia, maka terputus segala amalannya. Terputuslah segala amalannya, dan itu dah ada dalilnya, nasnya. Iza mata binu adam in qata amaluhu, itu terputus. Dia tak boleh lagi untuk berbuat sesuatu yang memberikan manfaat untuk urusan akhirat kerana dia dah meninggal dunia. Tapi sekiranya dia berwasiat untuk melakukan kebaikan, maka termasuklah perkara itu sebagai perkara kebaikan. Illa salasah, kan, kecuali tiga tu. Sedekatun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun soleh yad'u lah, kan. Kan, anak soleh yang mendoakan. Maka termasuk yang menyempurnakan perkara-perkara baik yang dia hajatkan itu disempurnakan oleh warisnya. Maka itu memberi manfaat untuk diri dia lah, diwasiatkan. Maka itu dibolehkan. Bagi mereka yang tidak berwasiat, karena waris dia nak buat kebajikan juga, maka diniatkan sebagai sedekah untuknya. Maknanya tak letaklah nama dia, dan anak ni masuk korban, nama anak, tapi anak ni niatkan sedekahkan kebajikan itu untuk ibu bapanya. Itulah sunnah. Nabi tidak pernah menyembelih haiwan korbannya dengan satu sembelihan seekor. Nabi akan sembelih lebih daripada dua. Mesti lebih daripada dua. Kan? Nabi Ibrahim pernah menyembelih 1000 ekor korban. Nabi pernah menyembelih 300 ekor kambing. Dalam kita, satu bahagian pun berkira. Bukan sinilah, tempat lain lah. Tapi apa yang ketika Nabi sembelih, Nabi niatkan? Pertama, sembelihan yang pertama, ini dalam hadis kita apa? Ketika sembelihan yang pertama, apa yang Nabi niat? Nabi kata, ya Allah, jadikanlah daripada amal kebajikan yang aku lakukan ini ganjaran kebaikan buat ahli keluargaku. Nabi tak kata bagilah pahala untuk aku, jadikanlah ini tunggangan untuk aku di akhirat. Tak ada. Nabi itu jadikanlah daripada amal kebajikan ini, ibadah yang aku buat ni, ganjarannya untuk ahli keluarga. Bila ahli keluarga merangkumi semua, kaum kerabat dia, ibu, bapa, anak-anak, isteri semua. Maka itulah yang paling afdal. Ni siapa yang masuk korban nanti, ketika melihat haiwan korban nak disembelih, maka ada ke itu. Ya Allah, jadikanlah
daripada ibadahku ini kebajikan untuk ahli keluarga aku. Itu sunnah besar. Nampak? Jangan ini untuk aku. Jangan, betul sifat kesombongan ada. Ananiyah masih lagi ada. Pentingkan diri. Rasulullah tidak mementingkan dirinya. Dahulukan orang lain. Sembelihan kedua pula, apa Nabi akan sebut? Ya Allah, jadikanlah daripada amal kebajikan yang aku lakukan ini kebaikannya untuk umatku. Itulah yang menyebabkan kita hari ini mampu melaksanakan ibadah korban kerana hasrat yang diniatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau baginda tak berniat sebegitu, mana mungkin kita hari ini mewarisi ibadah korban yang kita laksanakan pada hari ini. Jangan kita rasakan ibadat korban ini kerana membesarkan syariat Nabi Ibrahim. Itu adalah kaedah yang dizahirkan sahaja. Tapi yang menyampaikan syariat itu pada kita ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terzahir pada setiap ibadat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terzahirkan itu dulu. Jadi kita taklah niat yang tu. Kita ambil yang pertama tadi dulu. Jadikanlah dengan ibadah ini kebajikan untuk ahli keluarga aku. Jadi jangan ada keinginan nak jadikan ini sebagai tunggangan di hari akhirat. Tak payah. Lembu nak naik 7 orang seekor lembu. Tak payahlah dah. Masya Allah. Ya, ada lain. Puan Nuraini nak tanya soalan ke? Ya, saya. Ustaz, Assalamualaikum. Nanti sekejap. Soalan ni adalah soalan yang terakhir ya Ustaz ya? Ya. Okey, silakan Puan Nuraini. Ya, terima kasih. Ustaz, saya nak tanya. Niat saya lah. Saya nak buat korban untuk luar negeri macam Afrika, Kenya. Dia orang susah. Niat saya lah. Bolehkah saya buat korban sana? Pasal saya nak tolong sana, payah nak dapat lagi. Dia orang nak makan pun susah. Macam tu lah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan kita. Tidak menjadi sesuatu yang bercanggah sama ada ibadat itu dilakukan di dalam ataupun di luar negara bagi membantu yang memerlukan. Cuma yang perlu jaga ialah tata cara pelaksanaan ibadat itu sama di dalam ataupun di luar. Itu yang perlu dijaga. Jaga di mana syarat sah ibadah korban itu mesti binatang yang boleh dikorbankan itu. Yang kedua, syarat sah ibadah itu ialah milik kita. Kita tak boleh melaksanakan ibadah korban dengan haiwan milik orang lain tanpa kita terlebih dahulu menjadi pemiliknya. Pemilik kan mesti disempurnakan dulu. Itulah akad. Akad namanya. Akad jual beli, akad penyerahan, akad wakalah. Wakalah. Kita mewakilkan luar negara, kita mewakilkanlah dengan syarikat yang menguruskan itu, kita ada akad. Mana saya setuju dengan bayaran ini untuk saya bayar bagi membeli lembu. Satu bahagian daripada lembu sebagai hak saya dan saya setuju untuk jadikan pemilikan saya itu sebagai ibadah korban untuk saya. Jadi diakadkan itu, akad kepada wakil untuk menguruskan baru dikira sah ibadatnya. Jangan hanya bagi duit tanpa akad, jadi tak jadi hak milik. Bila bukan hak milik tak sah ibadat. Tengok kambing banyak-banyak kita pergi tangkap. Tegak kambing tu sembelih. Kambing siapa entah. Maka diniatkan korban tak sah lah. Begitu. Dia mesti pemilikan yang sempurna pemilikan dan diserahkan secara rela untuk dijadikan sebagai ibadah. Kita kena ingat korban ni dia ada dua kebajikan. Pertama dinamakan ibadah korban, kedua dinamakan sedekah. Kan? Dua ibadat yang berbeza itu.
Korban iaitu pada sembelihannya, itu korban. Itu yang memberi makna dari sudut penghayatan untuk diri kita. Selepas disembelih, maka daging korban itu kita sedekahkan. Maka sedekah daging korban itu ibadah sedekah. Dan ibadat sedekah ini nilainya lain pula. Nilainya lain. Ibadah yang berasingan. Sebab itu dibolehkan sedekah. Kalau nak ambil semua pun boleh. Tapi tak dapat pahala sedekah. Nak ambil semua kan. Tak dapat dah pahala sedekah. Ambil semua masak. Bagi orang makan pun boleh. Tapi kurang sikit kebajikannya berbanding beri mentah. Jadi dia berasingan. Maka apabila bersedekah, maka dianjurkan, Nabi sebut apa? As-sadaqatu tarafa'ul bala wal amra. Bersedekahlah kamu supaya dengan sedekah itu diangkatkan, dijauhkan daripada kamu musibah dan penyakit-penyakit. Yang ni pun kadang-kadang orang kita ni dia tak menjadikan itu sebagai panduan. Dia bersedekah untuk murah rezeki. Dia bersedekah supaya dipermudahkan urusannya. Dia bersedekah supaya dapat pahala. Dia bersedekah supaya urusan ekonominya lancar. Maka larilah daripada tujuan yang sepatutnya, yang lebih besar. Iaitu memberikan kesejahteraan bagi hidup seorang itu. Dan disebutkan tarafa'ul bala wal amra. Diangkatkan musibah ni datang dalam pelbagai bentuk, bukan penyakit saja. Kesejahteraan hidup, tak bergaduh rumah tangga, anak-anak sejahtera, jiran-jiran pun baik, masyarakat itu dipanggil terangkatnya musibah daripada kita. Sejahtera hidup kita, tenang hati kita, tubuh badan sihat, tak ada penyakit, itu datang kerana keberkatan yang ada pada sedekah. Jangan diniatkan dengan sedekah itu untuk murah rezeki. Okey Kak Nur lah. Masya Allah nah. Jadi itulah yang terakhir tu. Dah habis masa tak sempat nak sentuh soal ruh, jalanan ruh kita seterusnya sebelum ruh meninggalkan jasad tak kala kita tidur. Jadi saya serah kembali pada pengurusi lah. Ada. Sangat. Kita akan sambung tajuk yang menarik ini ya. Saya sangat tertarik dengan kenyataan-kenyataan roh memimpin jasad atau jasad memimpin roh. Jadi kita muhasabah diri ya. Perhatikan pada anggota badan kita, gigi untuk nikmat makan, tangan kita jangan mengambil hak orang, kuku di kaki adalah tanda-tanda penyakit. Dan uban itu adalah peringatan. Jadi kalau orang yang tak ada uban tu hati-hati juga, bukan kerana apa, mungkin kerana rambut dah yang dah tak ada Ustaz. Jadi tak adalah ubannya ya. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Dan bottom line atau kenyataan yang penting di sini ialah kita muhasabah diri. Kita muhasabah diri dia Ustaz ya. Jadi fi anfusikum masya-Allah afala tubsirun. Tengok diri insya-Allah. Ya. Saya kira tajuk ini sangat menarik. Apa kata kalau kita sambung nanti lagi Ustaz? Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Sangat menarik. Apa tu dilontarkan untuk kita sama-sama kita bermuhasabah diri ya. Segala pujian bagi Allah atas nikmat hati yang telah memilih kecintaan kepada Allah. Segala pujian bagi Allah atas nikmat ilmu yang menghapuskan kegelapan dan menerangi jalan yang lurus kepada Allah. Amin, amin. Kita bersama waktu sekarang pukul 11.20 pagi. Kita telah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rosdi Long dan rancangan ini ditaja oleh Aura Emas dengan tajuk yang menarik iaitu Jom Balik Kampung, Kampung Jasad dan Kampung Ruh yang amat jarang kita persoalkan ya. Sedangkan kita dalam perjalanan pulang apakah bekalan yang kita akan bawa nanti. Dan sebelum kita berakhir, bagi pihak Kelab Pecinta Al-Quran kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Dan salam hormat dari kami, saya Misliah Rusli, moderator pagi ini. Sebelum berakhir,
dijemput Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahada ala nusrati syari'atik tawassaqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahwasha suduraha bifadlil imani bika wa jamil tawakkuli alaik وهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا ومن الماء بارد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا يا الله بسوء الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك Waalaikumsalam سبحانك اللهم warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا أنت Kita أستغفرك jumpa lagi. وأتوب إليك. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر إلى اللقاء إن شاء الله. بارك الله. Kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Jazakallahu Sama-sama. khairan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.